Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil mukarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita pada malam ni membaca kitab Aqidah An-Najin, kitab Tauhid. Itu kita dah sampai ke muka 261, iaitu wajib beriman dengan segala kitab Allah. Wajib beriman dengan segala kitab Allah, dan wajib atas kita percaya akan segala kitab yang turun dari langit diambil daripada Lauh Mahfuz atau atas lidah seorang daripada malaikat, bermula murad ataupun maksud dengan dia barang yang melengkapi akan suhuf. Dan sesungguhnya telah masyhur bahawa sekalian kitab samawiyah, iaitu yang diturunkan daripada langit, 104 buah. Semua yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia beritahu tentang samawiyah, maknanya datangnya daripada langit, iaitu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa semua? 104 buah. 60 suhuf bagi Nabi Sis, 60 suhuf bagi Nabi Sis, dan 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim digelarkan suhuf. Apa yang dibawa, yang Nabi Ibrahim dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan suhuf. Nabi Sis pun dikatakan suhuf. Nabi Musa walaupun ada Taurat, tapi ada juga dinamakan suhuf Musa. Dan 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf, ada 10 suhuf untuk Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ada kitab Taurat. Mana ada tambahan lah selain daripada kitab yang Allah datangkan Taurat itu kepada Nabi Musa, dia juga dapat suhuf. Dahulu daripada Taurat, makna Taurat lebih awal lah. Nabi Musa dikurniakan oleh Allah kitab Taurat, kemudian barulah didatangkan suhuf. Mungkin orang kata, apa itu suhuf? Suhuf ni, iaitu lembaran-lembaran yang ada di dalamnya kebanyakan adalah berbentuk nasihat. Itu kebanyakan perumpamaan. Itu. Tapi kitab Taurat kita tahu ada hudan, ada petunjuk, ada furqan, ada hukum hakam yang ada di dalam kitab Taurat itu. Dan kitab yang 4 iaitu Taurat bagi Nabi Musa, dan Zabur bagi Nabi Daud, dan Injil bagi Nabi Isa.
dan Furqan ataupun dinamakan Al-Quran bagi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan semua kitab yang ada 104 itu semuanya dikatakan kitab, walaupun dikatakan suhuf-suhuf, tapi pada dasarnya dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan daripada langit. Seperti demikian itulah telah menakal, maknanya telah membawa oleh setengah daripada syarah Arba'in daripada Khatib. Jadi kitab-kitab yang kita betul tahu yang 4 sahaja biasanya, yang lain-lain itu tidak begitu kita dapatinya. Ianya adalah berbentuk perumpamaan, bidalan, nasihat dan apa semualah ya. Jadi walaupun disuruh kita beriman semuanya, tapi walaupun tu kita tak tahu apa isinya. Jadi disuruh kita beriman, percaya saja. Adanya 104 buah kitab ini yang Allah datangkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Dari segi perincinya tidaklah dituntut apa yang ada dalam suhuf Ibrahim, apa yang ada dalam suhuf Musa, tidak dituntut kita mempelajarinya. Itu juga kitab Taurat, Injil, Zabur, tidak dituntut kita kajinya. Tapi walaupun kalau ada sesiapa yang nak dengar bacaan kitab-kitab lain, cuba nanti tulis balik kan dalam YouTube ke kitab-kitab bacaan kitab-kitab yang terdahulu jadi ada bacaan dia tu tapi tak sedap kita dengar. Yang sedap kita dengar ialah Al-Quran. Itu. InsyaAllah kalau tuan-tuan balik nanti cuba tengok, mungkin jumpalah. Jadi itulah bentuknya, kita disuruh terima sahaja, tidaklah dituntut, melainkan Al-Quran. Al-Quran yang ditatangkan kepada Rasulullah SAW, suruh kita beriman dan suruh kita beramal dengan Al-Quran dan mengambil apa sahaja peraturan undang-undang yang ada di dalam Al-Quran itu untuk pedoman hidup kita lah. Dan kata qil, iaitu pendapat yang dikatakan lemah ni. Kalau qil ni kira lemah lah. Bagi Nabi Sis 50 suhuf. Tadi dia kata bagi Nabi Allah Sis ada 60 ya. Kat sini dia kata ada 50 suhuf. Dan bagi Nabi Idris, yang atas tadi Nabi Idris tak disebut 30 suhuf. Dan bagi Nabi Ibrahim 10. Dan bagi Nabi Musa 10. Dan segala kitab yang 4. Dan kata qil juga bahawa segala kitab samawiyah, iaitu yang datang daripada langit itu 114 buah. Kita tadi 104, ini 114. 50 suhuf bagi Nabi Sis dan 30 suhuf Nabi Idris, dan bagi Nabi Ibrahim 20. Dan bersalahan pada yang 10 itu, maka kata qil bagi Adam. Bagi Adam pun dikatakan ada suhuf. Dan kata qil bagi Nabi Musa dan segala kitab yang 4. Bermula qaul ini barang yang dinas atasnya oleh As-Sunai di dalam syarah risalah sekira berkata ia. Okay. Kemudian tu faedah dia tu. Bermula segala kitab yang turun daripada langit itu 114 hingga akhir barang yang telah terdahulu. Pahamkan olehmu akan ini. Bermula qaul yang tahqiq, menahankan daripada menghinggakan dia pada bilangannya,
maka wajib iktikad bahawasanya Allah Ta'ala telah menurun ia akan beberapa kitab dari langit atas jalan ijmal, ya. Maknanya secara menyeluruh, ijmal, ya. Maksudnya kita disuruh percaya, beriman. Jadi kita berimanlah, ya, dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu, ya. Itu saja yang dituntut. Bahkan kutub yang 4 itu wajib mengetahui akan dia dengan tafsil, iaitu Taurat bagi Nabi Musa. Itu maksud tafsil, satu persatu. Taurat itu kita tahu dianya datangnya ataupun dia diutus oleh Allah, dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu yang maksud disuruh kita ketahui dengan cara terperinci, tahu tentang kitab Taurat dan tahu Nabi yang dapat kitab itu. Taurat bagi Nabi Musa dan bacaannya dengan bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, dan Injil bagi Nabi Isa, dan bacaan dengan bahasa Syriani, juga Bani Israel punya bahasa. Kemudian dan Zabur bagi Nabi Daud dan dibaca dengan bahasa Qibti. Qibti ni Arab Mesir lama, golongan orang-orang Qibti adalah dikatakan daripada golongan orang-orang Mesir lama, orang Mesir kuno. Dikatakan sekarang orang-orang Kristian yang ada di Mesir itu, dia dikatakan ada keturunan Qibti ni. Dan Quran bagi Nabi kita Muhammad dan dinamakan dia pula Furqan dan bacaan dengan bahasa Arab. Jadi itu Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasanya adalah bahasa Arab. Maka yang 3 kitab ini, iaitu Quran, Taurat dan Injil, ada di dalamnya hukum dan pengajaran dan kisah, hukum-hukum kehidupan, halal haramnya, dan juga pengajaran, iktibar dan kisah, maknanya cerita. Dan yang berpegang dengan Injil itu dinamai akan dia Nasrani. Dalam Al-Quran pun ada disebut Nasara. Dan yang berpegang dengan Taurat itu dinamakan akan dia Yahudi. Dan keduanya itu dinamai akan dia Ahlul Kitab. Sama ada Nasrani ataupun Yahudi dinamakan Ahlul Kitab. Golongan Ahlul Kitab ini, kita boleh berkahwin dengan perempuan dia. Perempuan-perempuan dia boleh dia berkahwin. Kemudian sembelihan dia boleh kita makan. Sembelihan dia boleh kita makan. Itu dari segi hukum fiqahnya lah. Okey. Jadi Nasrani ke ataupun Yahudi semua dinamakan Ahlul Kitab. Kalau dimaksudkan Ahlul Kitab, iaitu orang yang beriman. Itu yang maksudkan, dia beriman dengan tauhid, Tauratnya, dan dia beriman dengan Injilnya tu. Jadi ialah kadang-kala kita kata Nabi Musa bawa agama Yahudi, kan? Tak betul. Dia Islam. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita kena perbetulkan. Orang Nabi Musa pula dia kata bawa agama Kristian. Sebenarnya tidak. Nabi Isa bawa Islam itu pada zamannya mengikut kitab yang ada pada dia. Jadi dia tak bawa kitab lain, dia bawa kitab Injil, dia bawa kitab Taurat, dan semuanya itu adalah membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam.
Okey, dan yang berpegang dengan Zabur dan segala suhuf itu dinamai akan dia sibhu kitab, sibhu kitab, makna hampir serupa dengan kitab. Dan yang berpegang dengan Quran itu dinamai akan dia mukmin dan muslim dan madid, orang yang beragama lah. Jadi itu tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul yang dituntut kita beriman. Tapi yang 4 itu kita kena tahu siapa yang punya kitab Taurat, siapa yang punya kitab Injil, dan siapa yang Zabur. Jadi Al-Quran tu semua rasanya tak ada yang tak tahu, melainkan semua tahu bahawasanya ianya didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah telah menyebut Imam Karashi menakal ia daripada Abi Al-Hasan, perhimpunan barang yang di dalam Quran itu daripada ayat 6,666 ayat, 1000 daripadanya amrun, iaitu perintah. 1000 daripada, sebenarnya ayat Al-Quran itu kalau ikut dalam ilmu ulum Al-Quran ni ada nama satu ulumul Quran, khusus mengkaji tentang ilmu Al-Quran. Jadi tidak dikira 6,600, dia menyebut 6,315 atau 14, jadi tak tahulah di dalam negara kita semua mengatakan 666, 6,666 ayat itu. Allah alam. Tapi yang mengikut kitab Ulumul Quran, dia ada 6,315 ayat. Okey. Jadi 1000 daripadanya adalah berbentuk perintah, ataupun suruh, dan 1000 daripadanya nahyun, iaitu perintah larang. Ini perintah buat, amar, perintah membuat. Satu lagi nahyun, perintah larang. Jadi sama, 1000 menyuruh dan 1000 juga melarang. Itu yang ada di dalam Al-Quran, iaitu ayat larangan. Yang tadi pertama ayat perintah, iaitu suruh buat. Dan 1000 daripadanya wa'dun, artinya janji memberi pahala. Juga di atas 1000, janji daripada Allah, untuk nak mendapat ganjaran pahala. Kemudian 1000 daripadanya wa'id, artinya janji dengan menyiksakan. Jadi semua sama, perintah 1000, larang 1000, janji dapat pahala 1000, janji yang akan mendapat siksa pun 1000. Kemudian 1000 daripadanya ibarat, al-amsal, iaitu banyaknya bentuk perumpamaan untuk kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat itu. Juga dia makan 1000 banyaknya. Artinya membandingkan, amsal itu makna membandingkan suatu dengan suatu, seperti firman Allah, masaluhum kamasalil lazi istawqada nara, hingga akhir. Dan 1000 daripada kisah dan khabar, 1000 daripada cerita-cerita dan berita-berita, dan 500 daripadanya halal dan haram.
100 daripadanya doa. 100 daripada ayat-ayat Al-Quran itu adalah berbentuk doa dan juga tasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 66 daripadanya nasikh dan mansuh. 66 dikatakan ayat yang berbentuk nasikh dan mansuh. Nasikh yang memansuhkan ayat-ayat yang terdahulu lah. Jadi dia dikatakan ada 66. Jadi semuanya ini kita boleh dapati dalam suatu ilmu yang dinamakan ilmu ulumul Quran. Suatu ilmu yang bernamakan ulumul Quran lah. Jadi begitu para ulama melihat apa yang ada di dalam Al-Quran itulah. Kemudian wajib beriman dengan hari kiamat. Tentang kitab-kitab tadi tak ada masalah. Ada nak tanya apa ke tentang kitab? Ada apa dengan nak tanya ke? Tak begitu dengar lah. Agama samawi, iaitu agama orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab yang didatangkan daripada langit lah. Samawi itu maksudnya langit. Daripada sama jadi samawi. Jadi disebahkan lah. Jadi siapa sahaja yang beriman dengan kitab-kitab yang didatangkan daripada Allah, itu dia kata agama samawi. Adapun yang lain daripada samawi, lawannya bumi ardi, maknanya orang yang mereka sendiri agama dia, seperti agama Buddha ke, itu semua kepercayaan yang di Kristian, tentang agama Kristian dan juga dinamakan Nasrani tadi, dalam kitab ataupun yang dikatakan tadi, orang yang berpegang dengan kitab Injil adalah dikatakan golongan Nasara, orang-orang Kristian, kerana dia di situ, makna kebanyakan dialah yang ada di situ, jadi dia digelarkan Nasara. Jadi orang Nasara ini, kalau dia beriman betul-betul dengan apa yang ada di dalam Taurat, dinamakan dia Islam. Masih Islam, bukan Kristian, kan? Jadi Kristian ini adalah golongan yang tidak berimanlah kepada kitab yang sebenarnya yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu golongan Kristian lah, kan? Yang kita tahu orang Kristian mesti ada cross, padahal Isa tak ajar tu semua, kan? Jadi itu sebab kita jangan katakan Nabi Isa itu orang Kristian, membawa agama Kristian. Salah. Nabi Isa membawa agama Islam atau agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah datangkan kepada dia. Okey. Jadi itulah makna nak bezakan antara Kristian dengan Nasara. Jadi Nasara yang benar-benar lah, kalau yang benar-benar berpegang. Kalau Nasara tak berpegang, jadi Kristian itu. Okey. Tapi walau macam mana pun, kalau di Indonesia orang Kristian yang ada tu pun dia kata Ahlul Kitab juga. Ada yang menghukumkan dia Ahlul Kitab. Kami ada bincang masa di Mesir dulu,
ada seorang ulama atau dia kata nak katakan sebenar ahlul kitab itu adalah seperti Khuwailid, Khadijah punya pak saudara tu, Khuwailid itu. Itu kalau ada orang itu keturunan dia jaga semuanya itu sampailah sekarang, baru kita boleh kata dia itu ahlul kitab. Tapi kalau dah berubah dah apa, tak boleh kita nak kata ahlul kitab. Tapi itulah pandangan ulama ni macam-macam kan. Mereka selagi kata dia berpegang sebahagian daripada apa yang ada dalam Injil, pun dia kata ahlul kitab juga. Jadi itulah, memang pandangan itu berbeza lah. Ya. Kita di Indonesia ni memang kita susah nak pegang lah. Sebab orang Islam pun di Indonesia tu, kalau tuan-tuan cuba tulis, dia kata pria yang berkahwin lebih daripada 4. Dia senarai kan. Ada sampai 100 isi. Padahal dia tu Islam. Ada 10 isi dia. Dia digerakkan kiai, Pak Kiai, 10 isi. Dan dia buat satu rumah besar. Semua isi dia duduk di situ. Setiap masjidnya, setiap apa semua. Mungkin dia orang kaya juga lah. Jadi bukan mudah lah makna di Indonesia ni. Ada yang hebat keislaman pegangannya, tapi ada yang seolah macam menyeleweng, tak mengikut syarak betul. Sampai boleh kahwin lebih daripada 4, sampai 10, 20, 50. Wallahualam, susah. Yang kisah sembahyang tarawih 7 minit, para ulama dia marah, tapi dia tak apa, dia tu dah memang daripada dulu sampai sekarang inilah cara sembahyang tarawih dia. 20 rakaat 7 minit. Macam mana tu? Ulama dia bantai habis, tapi dah memang dia kata amalan dia daripada dulu sampai sekarang itulah. Tak tahulah kalau buat macam kita, agaknya berapa orang sembahyang. Jadi susah kita nak bercakap tentang Indonesia kan. Yang alim, yang hebat memang hebat, tapi yang ada yang bentuk menyeleweng ni pun ramai juga. Dia tak macam kita, ada pejabat agama, ada penguatkuasa, apa semua boleh tahan, boleh bicarakan apa semua. Jadi macam orang kata, ada kawan kita panggil dia bekerja kat rumah itu, dia daripada Lombok. Dia kata, Ustaz, kalau nak kahwin kat Indonesia pergi Lombok, senang je. tak susah. Dia nak cerai pun, nak kahwin tak susah, dia kata. Pergi kat Lombok. Jadi peraturan itu tak sama. Tak dekat sana lain, sini lain kan. Wallahualam lah macam mana kita, memang kita tak boleh nak, melainkan kita ambil lah yang benar-benar melaksanakan agama Allah itu tak apa. Yang lain tu kalau boleh kita buat, tak tahu je lah. Mungkin apa pandangan dia, pendapat dia macam tu, wallahualam lah. Okey. Kalau tak ada, kita beralih kepada beriman dengan hari kiamat. Dan wajib atas kita percaya akan hari kiamat dan awalnya daripada tiup sangkakala yang kedua dan katakel daripada hasyrun. Jadi mula dikatakan hari kiamat itu apabila berlaku tiupan sangkakala yang awalnya, iaitu daripada tiup sangkakala. Dia kata apa? Wajib atas kita kepercayaan akan hari kiamat dan awalnya daripada tiup sangkakala yang kedua dan kata kel daripada hasyrun, jadi berhimpun pada padang mahsyar.
Sebab tiupan yang pertama semuanya mati, semuanya binasa. Ya. Tiupan yang kedua barulah dibangkitkan. Itulah hakikat kiamat kan. Jadi ada yang mengatakan mula kiamat itu apabila kita dihimpunkan di padang mahsyar dan kata kel daripada mati dan tiada kesudahan baginya. Jadi ada juga yang mengatakan mula kiamat itu mulanya kita mati. Setiap orang mati, maka itulah kiamat bagi dia. Dan kata kel berkesudahan ia dengan masuk ahli syurga ke dalam syurga dan masuk ahli neraka ke dalam neraka, dan dikendaki dengan tiup sangkakala yang kedua itu tiup bangkit, dan iaitu menghidupkan segala badan daripada kubur, dan demikian itu kemudian daripada mati segala makhluk dengan nafkhah iaitu tiupan yang pertama, dan antara dua nafkhah itu 40 tahun. Jadi itu dikatakan tiupan untuk berlakunya kiamat. Jadi untuk persediaan kiamat ini ada saya bawakan daripada kelebihan surah Al-Mulk. Boleh bagi kan? Iaitu untuk persediaan kita di hari kiamat besok ataupun di alam kubur kita. Tafsir Ibn Katsir dia ada sebut tentang kelebihan kerajaan surah Al-Mulk ini. Apa dia? Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abbas Al-Jusami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda. Kita kalau nak lihat tentang silsilah hadis ini, dia sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah. Di sini sahabatnya Abu Hurairah. Jadi kadang-kadang kita banyak dapat dalam hadis-hadis dia tak sebut pun sahabat. Jadi para sahabat itu selepas saja sebut sahabat terus sebut Rasulullah. Itu dinamakan dia sahabat. Jadi apa sabdanya? Dia kata apa? Inna surata fil Qur'ani salasina ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakallazi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat satu surah berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, iaitu tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Yang lebih ada, kalau lebih kurang balik. Hanya kalau ada tak dapat boleh photostat lah ya. Dan kalau tak nak pun mudah saja. Pergi kepada Google Play, tulis tafsir Ibn Katsir terjemah lengkap. Dia boleh install free ya. Satu Al-Quran itu tafsiran dia ada di dalam tafsir Ibn Katsir terjemahan lengkap melalui kita ambil daripada Google Play lah. Kemudian Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syu'bah dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hasan. Al-Hafiz bin Asakir dalam kitab Tarikh bab biografi Ahmad Ibn Nas Ibn Zaid Al-Alis Abdullah Al-Qurashi An-Nisaburi Al-Mukri Al-Zahid Al-Faqih, salah seorang yang berpredikit sikah, makna taraf yang boleh dipercayai, iaitu riwayatnya diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam kitab Salinan Sahih Imam Tirmizi telah meriwayatkan pula darinya. Demikian juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, dan darinya dia memahami mazhab Abu Ubaid Ibnu Harbawih
dan telah meriwayatkan pula dari sejumlah ulama berikut sanadnya melalui hadis dari Furad Ibn Sa'ib dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat, ya. Dia menjadi khadam Rasulullah, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surah Tabaraka menghalang-halanginya, ya, surah Tabarak ini menghalang malaikat itu kan. Sehingga malaikat itu berkata, sungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap satu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat ini berangkat menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala lalu berkata, memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surah itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu. Sungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Itu ya. Maka surah ini kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat ini meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatkanku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburkannya dan di dalam kuburnya kerana merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan bahawa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau hamba atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, iaitu surah yang menyelamatkan. Jadi itu kelebihan surah Al-Mulk ini. Jadi kita dah sampai masa orang macam mana pun kita ambil di sebelah tu ya. Ada hadis daripada Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sesungguhnya aku menginginkan bila surah ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surah Al-Mulk. Jadi insya-Allah lah kita nanti ulang baliklah nanti pada 2 minggu akan datang dia punya huraian, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma li kutri insa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima.
ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما الأخلاء يا علماء نهزا بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته